Terus. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa ja'alana min ummati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, dan dirahmati Allah, pengurusi masjid yang penuh barakah ini, ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya kepada para ustaz, para ustazah, kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi, abang-abang, kakak serta adik-adik yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ni, sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, kita kongsikan mengenai Isra' dan juga Mi'raj. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey. Jadi majlis kita insya-Allah kita akan bermula ceramah, kemudian kita akan berhenti untuk azan. Lepas tu saya akan sambung. Dan kalau saya lihat, mungkin antara kita maklumlah ya, tadi bekerja, ni duduk di kuliah, macam agak mengantuk. Saya akan sama-sama kita berdiri, kita berselawat Nabi SAW, kan? Mana tahu kaki dah kebas-kebas, pinggang dah sakit, kan? So kita berdiri selawat, kita santai-santai je lah, sebab saya dipahamkan kuliah kita ni sampai pukul 3 pagi. So kita santai-santai lah. Okay, insyaAllah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, apabila bicara mengenai Isra' dan Mi'raj, saya suka nak kongsikan, kita mulakan dengan patah-patah perkataan daripada surah Isra' ayat yang pertama. Surah Isra' ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Segala puji maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Isra' ayat yang pertama mengenai peristiwa Isra' ini. Kita bedah dulu satu persatu patah-patah perkataan ini untuk kita memahami mengenai Isra' dan Mi'raj ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah mulakan, sebelum kita cerita pasal Isra', Allah mulakan dengan Subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini 1400 tahun dahulu, cerita ini aneh sangat, terlalu asing sangat. Kalau Isra' Mi'raj itu berlaku pada zaman ini, kita tak pelik. Sebab zaman ini ada logik perjalanan jauh,
boleh dibuat dalam waktu yang singkat. Katakan hari ini saya katakan kat tuan-tuan, ni contoh tau. Saya katakan tuan-tuan, saya kata tuan-tuan, pagi tadi saya sarapan pagi di Jakarta, dekat Indonesia, di Jakarta. Ni contoh je tau, ada je tadi sarapan kat sini. Ni contoh je. Dekat Kuala Lumpur tu sarapan kat sana tu. Okey, ni contoh. Saya makan tengah hari dekat Bangkok. Ni contoh je, contoh saya kat Bangkok. Kemudian saya minum petang dekat Senai. Terus saya datang untuk kuliah di sini. Tuan-tuan boleh percaya cakap saya, sebab ada logik perkataan itu. Ustaz dah kapal terbang naik AirAsia lah tu, murah sikit tu agaknya kan. Ada logik. Tak usah jauh tuan-tuan sekalian. Kalau perkataan ini saya ucapkan 50 tahun lepas saja, 50 tahun lepas, ni tak usah jauh 50 tahun lepas saja, mungkin kita akan tengok, ya ke ustaz ni kan, ya ke? Sebab 50 tahun lepas, perjalanan daripada Jakarta, Bangkok, Senai nak buat dalam masa beberapa jam, mustahil tuan sekalian. Boleh bayang tak perjalanan Isra Mi'raj 1400 tahun lepas? Boleh bayang tak? Kalau kita berada di zaman Nabi 1400 tahun lepas, macam mana ujian hati kita waktu tu? Macam mana nak benarkan? Tak logik. Tapi mustahil Nabi kita Muhammad ni bercakap yang tidak benar. Kalau kita berada di zaman itu pun, susah tuan-tuan. Sebab itu sebelum bicara mengenai Isra Mi'raj, Allah mulakan perkataan dengan Subhanalladzi, Maha suci Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala ni kalau nak melaksanakan sesuatu, hanya menyebut kun fayakun, jadi maka jadilah. Tidak ada benda yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu Isra Mi'raj adalah peristiwa iman. Dan sebelum bicara, kita bicara mengenai iman dulu. Bicara mengenai kepercayaan kepada Allah dulu. Bicara mengenai tauhid dulu. Bicara mengenai bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dah selesai bab pertama, kita mulakan Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah mengisrakan. Isra' ni perjalanan, perjalanan. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah saya sekalian kan, Nabi satu hari sedih Nabi sebab kematian dua orang yang sangat membela Nabi. Satu isterinya Sayyidatina Khadijah, satu pakciknya Abu Talib. Tuan-tuan tahu tak kenapa Nabi sedih dengan kewafatan Khadijah? Kan? Sebab Nabi dah biasa dengan kematian. Lahir-lahir saja ayahnya dah tak ada dah. 2 tahun, 4 tahun emaknya pula meninggal. Baru bermanja-manja dengan datuknya, 6 tahun datuk meninggal. Nabi dah biasa dengan kematian. Tapi kenapa kematian Khadijah, kewafatan Khadijah sangat menyayatkan hati Nabi SAW? Kerana tuan-tuan sekalian, waktu itu Nabi SAW sedang dipulaukan oleh orang-orang kafir. Kita hari ini katakan kita dekat kawasan perumahan Mutiara apa? Sini? Taman Rinting. Okey. Kawasan sini tak mau geng dengan kita. Dia unfriend kita. Tak mau geng, unfriend lah, tak mau kawan lah. Kita pergi sekejap kat sana, Johor Bahru, dekat je, berapa minit je, boleh ada kawan kat sana. Kan? Mungkin kita pergi sekejap je dekat Skudai, boleh ada kawan kat sana. Mungkin kita pergi sekejap sana dekat belah-belah apa, kan? Ada kawan, boleh senang. Sini tak kawan, kita sekejap jalan dah jumpa kawasan baru. Dulu tuan-tuan sekalian, Mekah, orang Mekah tak nak kawan, kota paling dekat adalah Taif. Taif Nabi pergi pun kena baling. Kota seterusnya paling dekat mana? Madinah, 400 km dulu. Jadi apabila orang Arab pulaukan Nabi SAW, makanan tak ada, nak beli makanan tak nak jual orang kafir. Dan
kalau ada orang sakit nak beli ubat, orang kafir tak nak jual ubat kepada orang Islam. Jadi ketika zaman Nabi tu di pulau, Khadijah mulai sakit, makin hari makin berat. Nabi SAW pergi dekat kedai ubat, minta nak beli ubat. Orang kafir tak nak jual ubat pada Nabi SAW. Cuba kita boleh bayang tak? Kita isteri sakit atau suami sakit, pergi klinik ataupun pergi hospital, engkau orang Islam, tak, kami tak nak jual ubat, balik, tak mau rawat pun tak nak. Boleh bayangkan tak? Orang yang sayang ni sebelah kita ni, tak nak jual ubat. Balik Nabi, jaga isterinya, dan Nabi menyaksikan Sayyidatina Khadijah makin berat sakitnya. Boleh bayang tak kenapa tahun itu sampai digelar tahun kesedihan? Sedih sangat Nabi tengok. Pergi lagi kedai, bolehlah nak beli ubat untuk isteri. Tak Muhammad, kami tak jual, sebab kau Islam, kami tak jual ubat. Balik engkau. Balik lagi. Khadijah akhir-akhir hayat dia tengok wajah suaminya, wajah Nabi SAW. Dia kata, wahai kekanda, wahai Rasulullah, aku tengok susah sangat. Nanti wahai Muhammad, wahai kekanda, kalaulah aku ni meninggal, harta-harta aku ni semua tak apa, gunakanlah untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana Sayyidatina Khadijah kan hartawan, gunakan semua. Kalau satu hari nanti wahai Muhammad, tak ada apa-apa dah kau nak guna untuk dakwah. Kalau tulang-tulang aku ni besok ada harga, engkau galilah kubur aku, juallah tulang-tulang ni untuk Islam wahai Muhammad. Belai Rasulullah rambut isterinya, dan ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian, akhirnya Nabi SAW menyaksikan isterinya makin berat sakit, dan akhirnya Khadijah menghembuskan nafas akhirnya di paha Nabi SAW. Sebab itu kan, kalau Nabi menggambarkan Khadijah dalam kata-katanya apa? Ketika semua orang benci aku, Khadijah lah orang yang tetap sayang aku. Ketika semua orang memaki aku, Khadijah lah tetap memberi semangat ke aku. Ketika semua orang tak percaya pada aku, Khadijah orang yang pertama percaya apa yang aku sampaikan. Sedih Nabi SAW. Jadi kewafatan Nabi itu adalah tarikh Nabi berisra' dan juga Mi'raj. Jadi Nabi satu hari sedih sangat, isterinya meninggal, pakciknya juga meninggal. Maka satu malam Nabi beriktikaf di Masjidil Haram. Duduk Nabi SAW, datang Jibril, atani Jibril dan Mikail datang dengan membawa satu tunggangan bernama Burak. Burak ni dari sudut bahasa dia adalah kilat. Kalau kita tengok peti kat Malaysia ni banyak hujan, kita boleh tengok peti menyambar sup kan? Kilat itu dipanggil Burak. Sebab itu dalam Quran Allah digunakan perkataan Burak. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat menyambar mata mereka. Burak ni kilat, satu haiwan yang dicipta daripada kilat. Ibu kakak tuan-tuan sekalian, kalau kita nak bacakan dari sudut sains, kita kan orang moden, Allah SWT dah buka ilmu sains. Einstein, pakar sains Einstein, dia banyak ada teori-teori mengenai kehidupan sains ini, dan teori-teori itu telah dibuktikan dalam kajian-kajian, kecuali satu teori. Apa dia? Einstein kata manusia ni dia boleh membuat kenderaan nanti selaju bunyi macam jet supersonik, 5 kali bunyi, 6 kali bunyi. Sebab tu jet tu lalu baru bunyi dia tapi dekat sana dah 5 kali bunyi. Tapi manusia takkan dapat buat satu kenderaan selaju cahaya. Sebab katakan ni kelajuan cahaya, dikatakan kelajuan cahaya, manusia kalau nak buat satu kenderaan selaju cahaya, jisim akan bertambah, dia akan berat, dia tak akan lepas laju cahaya, dia akan slow balik. Cuba laju lagi, berat, slow balik.
Dan kalau manusia boleh membuat satu kenderaan selaju cahaya, dia akan sampai ke masa depan. Ini teori Einstein yang belum dapat dibuktikan lagi. Sebab itu terinspirasi dengan teori ini, banyak ahli-ahli filem buat pengembaraan masa. Kalau nak dibacakan dengan asal kejadian burak yang daripada cahaya, sudah tentu dia akan pergi kelajuan cahaya. Sebab itulah Nabi SAW keluar daripada alam dunia ini satu malam dia keluar. Alhamdulillah, kita ada teori sains yang boleh logikkan benda ni. Bayangkan sahabat-sahabat terdahulu macam mana nak terima. Ini asra, Maha Suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Isra tu dengan tunggangan bernama Burak. Kita sambung lagi. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha Suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Ibu-ibu, ayah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapa Nabi SAW? Kalau kita tengok hadis, kita tengok Al-Quran, banyak gelaran-gelaran yang hebat Nabi SAW. Nabi adalah ulul azmi. Ulul azmi ni top 5 para Nabi dan Rasul. Dia top 5, paling tabah, paling cekal hati dia. Nabi gelaran dia adalah Khatimul Anbiya, penutup para Nabi. Nabi gelaran dia adalah Imamul Mursalin, imam para Rasul. Nabi gelaran dia adalah Imamul Muttaqin, imam kepada orang-orang bertakwa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebut dengan gelaran-gelaran itu. Allah tak sebut Subhanalladzi asra bi Rasulillah, tak. Subhanalladzi asra bi khatimul anbiya, tak. Tapi Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha Suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Kerana apa tuan-tuan sekalian? Kerana hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu title yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya. Hamba Allah. Kita je malu nak guna hamba Allah. Masjid ada program, ada senarai sedekah. Sedekah RM1 tulis nama kita. Sedekah RM100 tulis nama kita. Sedekah RM1 hamba Allah. Biar orang tak kenal siapa bagi RM1 ni kan. Kita je malu nak bagi pakai title hamba Allah. Tapi hamba Allah, Masya Allah, tinggi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. So sebab itu kita ni semua adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebahagian orang, Rasul sebahagian orang, hamba Allah semua orang, tuan-tuan sekalian. Dan setiap daripada kita ni lahir, walaupun kita ada nama-nama berbeza, ada nama kita Ibrahim, ada nama kita Muhammad, ada nama kita Abdullah, nama kita Fatimah, nama kita Khadijah. Kita lahir, diberi nama pada kita, dan mati dengan nama yang sama. Tapi di sisi Allah, lahir semua kita ni lahir atas nama Abdullah, iaitu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, tuan-tuan sekalian. Okey, kita bagi laluan pada azan dulu insya-Allah.
Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian ya. Okey. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut kan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya. Jadi hamba Allah ni tahap yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita disuruh untuk sentiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dengan kita ingat kita ni adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita sambung lagi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya pada waktu malam. Tuan-tuan sekalian, kenapa peristiwa Isra Mi'raj berlaku pada waktu malam? Kenapa tak pada waktu siang? Kan senang. Sedang orang kafir Quraisy tu duduk lepak-lepak kan, mungkin hisap shisha macam tu lah ya kan. Tiba-tiba siapa terbang tu? Macam kenal jumpa Muhammad tu mana tu? Kan senang. Pada waktu siang kan senang. Tapi kenapa Allah kata pada waktu malam?
Kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah perkhabaran ghaib, kan? Dan perkhabaran ghaib ni adalah perkhabaran antara yang kita kena beriman dengan dia. Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab Al-Quran, tiada keraguan baginya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Perkhabaran Isra' Mi'raj adalah perkhabaran iman, perkhabaran ghaib. Ada sebahagian perkhabaran ghaib ni disuruh untuk kita beriman. Banyak lagi benda-benda ghaib, kan? Antaranya apa? Antaranya syurga, antaranya neraka, antaranya azab kubur. Azab kubur kan dalam kubur, benda yang tak nampak. Ada azab kubur atas kubur, ada. Kebumikan mayat waktu asar, kejap lagi maghrib naik, datang malaikat tanya soalan kubur atas kubur. Ada? Kan? Kenapa sembahyangnya lambat ni? Tak adalah. Tengok ni cerita ramah. Oh, remehnya alasan. Sebab sikitlah. Za'ab. Kalau seksa kubur atas kubur, tuan-tuan sekalian, masjid ni 7 tingkat, tak ada lift. Penuh, tuan-tuan sekalian. Kalau seksa kubur atas kubur. Tapi itu benda ghaib. Sebab itu Isra' dan Mi'raj adalah perkhabaran ghaib, perkhabaran yang kita tak nampak tapi suruh untuk kita beriman dengan dia. Okey, sambung. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Masjid Aqsa, tuan-tuan sekalian? Kenapa Masjid Aqsa? Kenapa bukan minal Masjidil Haram ila Masai Johor? Kenapa tak kat sini? Kenapa tidak di tempat-tempat lain? Kenapa Masjid Aqsa? Masjid Aqsa ni, tuan-tuan sekalian, adalah pintu alam ghaib. Masjid Aqsa ni pintu alam ghaib. Banyak perkara-perkara yang ghaib Allah tunjukkan di sana. Sebab itu Masjid Aqsa tempat perhimpunan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Seluruh para nabi ada kaitan dengan Masjid Aqsa, sama ada ketika hidupnya atau ketika dalam keadaan yang Nabi mengimamkan mereka ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kan? Masjid Aqsa ni, tuan-tuan sekalian, pintu alam ghaib. Dalam hadis Nabi SAW, Masjid Aqsa adalah ardul mansyar wal mahsyar, tempat mula-mula dikoyakkan dimensi manusia ni untuk pergi ke alam mahsyar. Masjid Aqsa. Daripada dulu lagi banyak peperangan-peperangan, daripada dulu lagi banyak benda-benda yang ghaib berlaku di sana. Kan? Kalau saya bawa orang pergi Masjid Aqsa, tuan-tuan sekalian, saya hampir tak bulan kalau tak saya pun lead tim kita pergi. Ini malam ni ada rombongan saya sambut Isra' dan Mi'raj di Masjid Aqsa. Malam ni ada satu penerbangan, esok ada satu penerbangan. Tapi anak-anak murid saya lah pergi. Kan? Malam ni kita sambut Masjid Aqsa dekat, kita sambut Isra' Mi'raj dekat Masjid Aqsa sana. InsyaAllah tahun depan kan, boleh kalau kita nak pergi. Kan? Di sana, tuan-tuan sekalian, pintu alam ghaib. Besok orang Islam berperang dengan musuh terakhir Dajjal. Dajjal juga berakhir di sana. Kan? Di situ tempat perhimpunan para wali. Dekat dalam Masjid Aqsa dia ada dipanggil Maqam Arba'in. Maqam Arba'in ni 40. Makam tu tempat perhimpunan 40 wali abdal. Saya bawa rombongan ke Al-Aqsa, dah masuk 61 rombongan. Malam esok penerbangan yang ke-61.
Kan jemaah-jemaah kita duduk dekat tepi Masjid Aqsa, tiap-tiap malam kita qiyamul lail kat Masjid Aqsa. Seminggu tu main duduk kat Masjid Aqsa, tiap malam qiyamul lail kat Masjid Aqsa. Ada di antara jemaah-jemaah saya yang dapat amalan-amalan, kan, tak tahu, kan? Ada yang ahli Quran, guru Quran, tiba-tiba ada orang ajar Quran pada dia. Okey, ini bacaan macam ini bacaan macam ini. 14 perbezaan antara Syatibi, kan, dengan apa bacaan-bacaan yang lain, ajar. Ada satu orang kakak tu dapat ilmu perubatan Islam. Ilmu perubatan Islam tak semesti dibagi pada ustaz. Tak semesti bagi pada ustaz. Sebab tu kalau kita tengok ilmu perubatan Islam kadang-kadang diberi pada orang biasa. Bekas pencen TMB lah, bekas pencen Telekom lah, tapi dia orang yang jaga solat. Sebab ustaz-ustaz ni, kita ni hidup ada tugasan kita. Ustaz-ustaz dah penuh dah jadual dia. Macam saya ceramah malam ni kan, balik-balik mungkin sampai rumah pukul 2 pagi ni nanti ni, balik terus Kuala Lumpur kan. Bila masa nak mengubat orang, jadi ada orang biasa yang dapat perubatan Islam, dapat Quran lama. Itu di sana tuan-tuan sekalian. Di Masjid Aqsa ada penjara jin. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman boleh memerintah jin. Dekat Masjid Aqsa ada penjara jin. Saya waktu kursus sejarah Masjid Aqsa, Imam Al-Aqsa bawa saya jalan. Dekat sini ni ada penjara, di sinilah penjara jin. Jin-jin yang melanggar perintah Nabi Sulaiman dipenjara di sini. Saya tanya imam, ada lagi tak jin kat sini? Dia tarik tangan saya, dia kata apa? Jangan tanya. Yalah. Jangan tanya. Saya tengok penjara jin kat Masjid Aqsa, saya teringat hadis Nabi SAW pada bulan Ramadan, suddifatis syayatin. Syaitan itu dirantai. Rupanya memang ada kaedah merantai benda gaib, menangkap benda gaib ni ada kaedah dia. Diberilah pada orang yang Allah nak buka ilmu kepada dia, memang ada rupanya. Penjara jin. Macam-macam lagi lah. Ni dia adalah pintu alam ghaib. Sebab itu permulaan Masjid Aqsa bermula dari Isra Mi'raj. Mi'raj Nabi itu bermula daripada Masjid Aqsa. Masjid Aqsa dibina oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Masjidil Haram dibangunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ni antara perbezaan. Maknanya Masjid Haram dan Masjid Aqsa. Nabi Ibrahim ni kalau ikut tarikh dia 1800 tahun sebelum Masihi. Maknanya lebih kurang 3800 tahun daripada zaman kita lah. Masjid itu Masjid Haram Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman 1000 tahun sebelum Masihi. Maknanya 3000 tahun daripada kita. Ni itu Masjid Aqsa. Nanti kalau kita cerita khas Masjid Aqsa insya-Allah lah 3 malam pun tak habis. So boleh balik 3 malam. Okey. Jadi itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian Allah sambung, allazi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Kenapa Allah sebut kami berkati sekeliling Masjid Aqsa? Kerana 3 sebab. Yang pertamanya kerana banyaknya makam para nabi di sekitar Masjid Aqsa ini. Kalau ikut fatwa Ibnu Hajar Al-Asqalani, bilangan para nabi dan juga bilangan para nabi adalah 124,000 orang. 124,000 orang adalah bilangan para nabi. Daripada 124,313 dilantik menjadi rasul. Tidak termasuk rasul orang Melayu yang baru kena tangkap di Gombak bawah ni. Tak masuk. Ada orang Melayu kita ngaku jadi rasul. Tak termasuk itu. Jadi dan 313 dilantik menjadi rasul. Jadi kebanyakannya makam dimakamkan sekitar Masjid Aqsa. Dekat Masjid Aqsa ada makam Nabi Dawud alaihissalam, ada makam Nabi Sulaiman alaihissalam, ada makam Nabi Ishaq alaihissalam, ada makam sekitar itu Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Yunus, banyak para nabi-nabi. Nabi Zakaria digergaji kepalanya dekat sekitar Masjid Aqsa. Nabi Yahya disembelih. Nabi Yahya ni kena sembelih, disembelih dan dicincang-cincang badannya. Kepalanya diselamatkan oleh orang beriman ketika itu, ditanamkan di Damsyik.
Kan kalau Damsyik Syria kita boleh ziarah, kan ada di Masjid Umawi ada makam Nabi Yahya alaihi salam. Badannya sekitar Masjid Aqsa. Tangannya diselamatkan oleh orang beriman, dibawa ke Mesir. Di zaman dulu tau, orang beriman bagi syariat mereka. Lama disimpan di Mesir sampai akhirnya Islam datang, kemudian berganti khalifah dan khalifah. Akhirnya orang Goptik Mesir menyerahkan tangan Nabi Yahya kepada Khalifah Utsmaniyah. Dia kata, kami ada rahsia ni. Sebenarnya kami simpan satu tangan Nabi Yahya yang diwariskan daripada dulu. Mereka bunuh Nabi Yahya, sembelih cincang, ni tangan dia. Khalifah dapat, khalifah letakkan dalam satu bekas, kan tuan-tuan sekalian. Kemudian berada di tangan khalifah. Ketika Khalifah Islamiyah tombang pada 1924, tangan tu disimpan di muzium. Sekarang ni ada di Muzium Topkapi. Kalau pergi Turki, muzium tangan Nabi Yahya, kita boleh lihat kebenaran hadis Nabi SAW bahawa jasad para Nabi tidak hancur. Tangan dia tuan-tuan sekalian macam tangan kita ni lah. Maknanya masih lagi, cuma kering sikit lah. Kita hidup boleh bagi lotion kan. Ni kering dah lama, beribu tahun kan. Kalau nak tengok kat YouTube, saya pernah kongsikan gambar dia. Type Ustaz Amin tangan Nabi Yahya. Saya kongsikan gambar dia, kan? Kekal sampai sekarang. So jadi makam para Nabi itu banyak. Itu sebab pertama kenapa kami berkati sekeliling dia. Yang kedua, kenapa kami berkati sekeliling dia? Kerana banyaknya makam orang-orang soleh di sana. Maka orang soleh banyak sangat. Di sana ada makam lebih 10,000 sahabat. Ada makam sahabat bernama, kalau kita biasa dengar kan, Salman Al-Farisi. Orang yang pernah mencadangkan kepada Nabi di dalam peperangan Khandaq untuk gali parit tu. Orang-orang soleh. Begitu juga tabi'in banyak. Di sana ada makam Rabi'atul Adawiyah, wali perempuan. Rabi'atul Adawiyah, dan banyak lagi. Dan yang ketiga, kenapa Allah kata kami berkati sekelilingnya? Kerana bumi Al-Aqsa akan menjadi bumi syahid sampai hari kiamat. Dia menjadi bumi syahid sampai hari kiamat. Sebab itu Al-Aqsa satu-satunya tanah berlaku peperangan kerana agama. Kan? Sejak zaman dulu, sejak sebelum Nabi SAW, zaman Nabi Daud AS, berlaku peperangan di antara, kalau kita biasa dengar, Jalut dan Talut dalam Quran. Kalau versi bahasa Inggeris, David and Goliath. Kemudian zaman Nabi Sulaiman berlaku peperangan 500 tahun sebelum Masihi. Berlaku peperangan antara Nabucodonosor serang Baitul Maqdis. Kemudian Iskandar Zulkarnain tawan balik Baitul Maqdis. Kemudian pada 1 Masihi Nabi Isa AS pula. Kemudian pengikut Nabi Isa AS dibunuh, diburu. Kemudian selepas itu berlaku peperangan demi peperangan sampai zaman Islam. Zaman Islam juga berlaku peperangan-peperangan. Orang Islam pernah berperang dengan tentera salib hampir 200 tahun di sekitar Masjid Aqsa itu. Hampir 200 tahun. Kan? Kemudian apabila Al-Aqsa telah tombang ke tangan orang tentera salib daripada Eropah, ada satu orang bernama Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki ni tuan-tuan sekalian, satu insan yang berjasa besar pada orang Islam, sebab dia yang menyelamatkan jasad Nabi SAW daripada dicuri oleh orang Yahudi pada tahun 1160 Masihi. Orang Yahudi pernah cuba nak curi jasad Nabi SAW. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki ni gagalkan perancangan tu. Dah digali, dah sampai nampak kaki dah. InsyaAllah kita akan cerita detailnya pada ceramah-ceramah Isra Mi'raj akan datang, insyaAllah. Atau sama akan datang. Tidak panjang lah cerita dia. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki, dia yang mula-mula kata kita kena tawan balik Masjid Aqsa. Dia membuat 2 buah mimbar. Mimbar macam ni tuan-tuan sekalian. 2 buah mimbar. Dia bernazar, aku nak letakkan mimbar ini dekat Masjid Aqsa kalau aku berjaya kalahkan tentera salib. Yang anehnya tuan-tuan sekalian, mimbar ni daripada kayu.
daripada kayu. 16,000 kepingan kayu dilekat-lekatkan tanpa paku. Tuan-tuan sekalian, yang ada teknologi kayu waktu tu adalah orang-orang di bahagian Nusantara ni. Tapi kita tak tahu sejarah tu, sebab sejarah kita dicuri ketika Melaka Tombang. Melaka Tombang kan 1511 maaf, kan dicuri buku-buku sejarah Melayu ni. Kita orang Melayu, sejarah kita ditulis oleh orientalis untuk kita percaya. Sejarah tu hilang. Tapi teknologi itu, teknologi kayu adalah original orang Nusantara. Memang ada dalam kajian, tuan-tuan sekalian. So penglibatan orang Nusantara dalam pembebasan Masjid Aqsa. Tapi kita tak tahu sejarah ni. Sebab tu di dalam darah orang Melayu ni mengalir darah orang membela Al-Aqsa. Saya tahu sejarah ni, tuan-tuan, sebab saya fikir patut pun tahun 60-an, tahun 70-an sampai sekarang, kalau berlaku ke Aqsa, kita orang Melayu antara yang awal tu, yang hantar bantuan lah, yang fikir nak buat macam mana lah. Kita orang Melayu antara yang awal. Sebab memang kita, hubungan kita panjang. Okey, balik pada Nuruddin Mahmud Az-Zanki ni. Tapi tuan-tuan sekalian, cita-cita Nuruddin Mahmud Az-Zanki tak tercapai. Syahid dia, syahid. Maka cita-citanya itu diteruskan oleh anak muridnya, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Tuan-tuan pernah dengar nama Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi meneruskan cita-cita gurunya untuk ambil balik Masjid Aqsa. Akhirnya pada 1189 Masihi, Masjid Aqsa jatuh kembali ke tangan Islam. Dan dua buah mimbar tu tadi diletakkan, satu dekat Masjid Aqsa, satu lagi dekat Masjid Nabi Ibrahim. Sampai sekarang kita boleh tengok mimbar tu. Jadi dia adalah bumi syahid. Itu 200 tahun kita pernah berperang dengan tentera salib. Sekarang ini dengan Yahudi dah lebih 60 tahun. Dengan Yahudi ni berperang. Dan nanti tuan-tuan sekalian, sampai akhir zaman, apabila keluarnya Dajjal laknatullah, juga akhir peperangan dengan orang beriman berakhir di Baitul Maqdis itu. Di berdulu sampai hari kiamat. Sebab itu dia dipanggil bumi barakah. Alladzi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Sambung lagi. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Diperlihatkan kepada Nabi SAW tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan berbagai-bagai. Nabi keluar saja daripada tanah Mekah, naik burak, Nabi dikejar, rombongan Nabi itu dikejar oleh jin-jin lembah kota Mekah. Oh, rupanya baru dibukakan di sekitar lembah-lembah ini ada jin-jin. Kalau nak senang faham kan, macam kita naik motor, tiba-tiba kena kejar dengan anjing ni. King kena kejar dengan anjing. Kita kan macam suspend juga. So Nabi kata, Jibril, ni jin-jin kejar. Itu yang Nabi SAW diajar di satu doa, dipanggil Ta'awuz Jibril. Ta'awuz Jibril, bagus untuk kita amalkan dan baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ta'awuz Jibril. Sekarang ni dah ada banyak dekat, kita dah boleh Google. Saya baca macam ni, mungkin nak salin tu lambat, type je, atau bersuruh anak kita type Ta'awuz Jibril. A'udzubillah yang diajar oleh Jibril. Tersungkur jin-jin ini. Atau linuriyahu min ayatina. Abang saya Ustaz Jazlan satu hari dijemput oleh TV3 dalam program Tanyalah Ustaz. Tajuk program tu adalah perubatan Islam. Jadi nak kononnya real, dibawa satu orang yang kena rasuk dalam majlis tu, dalam TV tau, kat TV. Abang saya ni pula gatal tengok orang tu sebelum program dia baca Ta'awuz Jibrilnya. Tengah live mengamuk orang ni, mengamuk benda ni. Sebab memang itu diajar oleh Jibril. Dan sebenarnya banyak lagi benda-benda perubatan-perubatan Islam yang Nabi ajar baca. Contoh macam ayat kursi kita baca. Quran ni tuan-tuan sekalian, masya-Allah. Kita umat Muhammad sangat beruntung sebab kitalah satu-satunya umat yang mewarisi mukjizat Nabi kita. Umat terdahulu, Nabi Musa boleh belah laut, seorang pun tak tahu apa ayat Nabi Musa baca. Nabi Sulaiman boleh tundukkan jin,
seorang pun tak tahu apa ayat Nabi Sulaiman baca. Nabi Isa boleh mengubat orang sakit, seorang pun tak tahu apa ayat Nabi Isa baca. Tapi Nabi kita boleh berbuat itu dan ini, kita tahu apa Nabi kita baca. Sebab Quran diwariskan pada kita. Kan untung kita ni. Sebab tu Quran amalkan, baca, belajar tuan-tuan sekalian. Quran, kita sangat untung. Janganlah sampai Quran tu dah berdebu kat rumah tu tak dibaca ni. Ambil baca kan. Banyak kelebihan-kelebihan pasal mengenai Al-Quran ini. Okey. So linuriyahu min ayatina, dan banyak lagi benda-benda gaib yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Allah tutup ayat ini, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka sampailah Nabi SAW ke Baitul Maqdis. Nabi tambat burak di satu tempat kan? Kalau saya bawa orang pergi Masjid Aqsa, saya tunjukkan di sini tempat Nabi menambat burak menurut sebahagian ahli sirah Islam. Kat sini dari tempat dia kan? Nabi menambat burak. Kemudian Nabi dibawa hidangan, yaitu susu dan juga arak. Padahal arak tidak diharamkan lagi waktu tu, belum diharamkan lagi, tapi Nabi ambil susu kan? Maka Allah Subhanahu wa taala, maknanya maka Jibril mengatakan kau telah memilih makanan yang bagus kan? Susu. Padahal arak belum diharamkan lagi pada itu. Kemudian Nabi SAW mengimamkan para anbiya alaihi wassalatu wassalam dengan solatnya. Okey, Nabi menghadap ke mana? Nabi menghadap ke mana? Kan? Masjid Aqsa tuan-tuan sekalian, Masjid Aqsa batu tu kiblat pertama. Nabi sembahyang dalam itu. Kalau ikut macam kita sembahyang dalam Kaabah lah. Kita sembahyang luar Kaabah, kita menghadap Kaabah. Kalau kita sembahyang dalam Kaabah, kita nak hadap ke mana? Kita boleh menghadap mana-mana pun kalau sembahyang dalam Kaabah. Jadi Nabi SAW mengimamkan para Nabi dalam Masjid Aqsa. Waktu itu Masjid Aqsa adalah kiblat pertama, masih kiblat lagi. So patutnya Nabi boleh menghadap ke mana-mana pun. Tapi Masya Allah, ketika itu Nabi SAW mendirikan solat menghadap ke arah Kaabah. Menghadap ke arah Kaabah kan? Bahagian utara kan? Masjid Aqsa menghadap ke arah Kaabah. Itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala kan? Ini dia. Maka Nabi pun kan, maknanya sampai situ, kemudian Nabi pun bermulalah perjalanan Mi'raj Nabi SAW daripada Masjidil Aqsa ke langit sehingga kepada Sidratul Muntaha. Okey. Sebelum saya mulakan part kedua ni, bahagian kedua ni, iaitu daripada Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha pula, mari sama-sama kita bangun sekejap. Kita berdiri, kita berselawat pada Nabi SAW. Jom, mari. Selawat yang saya pilih adalah selawat Badariyah kan? Selawat Badariyah ni adalah selawat mengenangkan Nabi dan sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi dalam peperangan Badar. Boleh? Dan kita semua, saya yakin kita semua dah hafal sampai itu ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah وبالهادي
Okey. Yang ngantuk-ngantuk hilang tak ngantuk? Ustaz orang ngantuk didendangkan nasyid lagi ngantuk. Dan kalau kita sambutan Maulid Nabi, kan, ulama dulu dia ada susun kaedah dia dipanggil, ada tempat dipanggil mahalli qiyam, tempat kita berdiri. Supaya kalau dah mengantuk-ngantuk, dah kebah-kebah kaki tu, dia waktu rehat sikit, tengah-tengah kau urat sikit. Okey, kita sambung Sambung. Jadi tadi kita dah cerita daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sekarang ni nak naik ni. Kan? Maka setelah solat selesai sembahyang daripada selesai sembahyang para anbiya alaihi wassalatu wassalam, Nabi pun mula diangkat kan, bersama malaikat Jibril dan juga Mikail ke langit. Ada khilaf mengenai Burak, adakah Burak ikut sekali atau tinggal kat dunia, ada khilaf. Ada yang kata tinggal, ada ikut sekali. Nabi naik. Ada legenda batu tergantung. Kan? Batu tergantung satu periwayatan yang tidak kuat asas dia, tak dalam Quran atau ada yang sahih, tapi boleh dibacakan perawi itu. Ada satu batu yang nak ikut Nabi SAW. Saya kalau bawa sana saya akan tunjukkan. Batu tu dia ada dekat dalam kubah warna emas tu, daripada Kubatus Sakhra. Saya pernah bawa satu ahli ekologi ke sana. Dia kata, Ustaz, batu yang berada di atas dengan di bawah adalah batu yang berbeza. Atas tu dia limestone, maknanya batu yang macam pasir-pasir tu. Bawah solid rock tu, memang rock, batu yang solid tu. Dia kata, Ustaz, ini adalah batu berbeza ni. Maknanya batu di tempat lain yang berada di situ. Wallahu a'lam bishawab. Itu antara perawian. Maka Nabi SAW pun naik sampai kepada pintu langit. Langit ni rupanya ada dia punya pintu dia ada lapisan-lapisan dia. Kalau dalam surah Jin, kita baca surah Jin, dulu pintu langit ini terbuka. Maka jin-jin ni boleh naik atas, dia boleh dengar perkhabaran langit. Di langit tu kalau ada satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat akan bercerita. Contoh nak senang faham macam ni katakan contoh malaikat ujian, dia dah diperintahkan, nanti lagi sebulan Johor nak banjir. Jadi dia bercerita. Jin-jin dan syaitan ni dia dengar, dalam hadis Nabi dengar, dia turun dengan membawa 1000 pembohongan. Macam mana? Dia akan jumpa tukang-tukang telik. Dia kata, ini sebulan ni nak banjir, kita kena sembelih buat korban, campak dekat sungai. Orang tak percaya, ya ke berlaku sungguh banjir. Dia adanya membawa 1000 pembohongan. Kalau orang sembelih, ni mesti sembelih tu tak sempurna. Pula dah. Sedangkan malaikat ujian memang dia akan bawa benda tu. Itu yang jin. Maka ketika Nabi SAW lahir, ketika Nabi lahir, antara kelebihan atau rahmat Allah ketika Nabi lahir, pintu langit tutup dah. Itu surah Jin. Jin-jin cerita kat Nabi. Wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuba. Sekarang ini kami dapati langit itu ada penjaga-penjaga yang melontarkan panah-panah yang berapi. Wa anna kunna nasma'u wa anna kunna, dulu kami itu duduk di penjuru-penjuru langit. Faman yastam'il ana yazid lahu shihabar rasada. Sekarang ini siapa yang duduk di penjuru langit akan dipanah dengan panahan berapi. Surah Jin. Balik nanti baca surah Jin. Kita boleh tengok tu. Jadi Nabi pun naik. Rupanya pintu langit dah ditutup, ada penjaga dia. Maka malaikat Jibril pun, nak senang faham, ketuk lah. Nak senang faham tak disebut macam mana, tapi nak senang faham, ketuk lah. Diketuk. Penjaga pintu langit pertama tanya, siapa? Ana Jibril, aku Jibril, dan Mikail bersama Muhammad SAW. Baru dibuka. Nak senang faham, ada sound effect sikit. Naik. Rupanya di sana ada Nabi Adam alaihissalam. Dan pertemuan Nabi SAW dengan Nabi-Nabi itu bukan sekadar hai bye-bye. Adam tu aku nak naik langit ni. Bukan. Nabi mempelajari sesuatu. Dengan Nabi Adam AS, Nabi mempelajari tentang kemanusiaan.
Bertemu kepada langit kedua Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam ni satu orang Nabi diberikan kemahiran. Kemudian seterus sampai langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun memberikan beberapa patah kepada Nabi SAW, antaranya perkataan la haula wala quwwata illa billah. Maka dah sampai langit ketujuh, naik lagi. Ketika itu Nabi SAW melihat bentuk sebenar Jibril. Jibril ni tuan-tuan sekalian, besarnya dia ada 600 sayap, 300 kanan, 300 kiri. Setiap sayap itu ada 1000 bulu. Setiap bulu itu ada warna-warna yang berbeza, dan antaranya warna-warna tak dapat kat dunia, tuan-tuan sekalian. Sampai Nabi kata ma'azama khalquka ya Jibril, hebatnya ciptaan kau wahai Jibril. Jadi ulama perubatan Islam dia baca daripada satu sudut. Kalau kita ni sedih, antara ubat kesedihan dengan warna, terapi warna. Sebab kalau warna dia boleh mengubah mood. Sedih kan, murung, pakai baju yang ciri-ciri warna, syak balik rumah bagi warna terang. Sebab warna boleh mengubah mood. Sebab Nabi tu tengah sedih, tapi tengok Jibril punya bentuk, ma'azama khalquka ya Jibril. Kemudian Nabi ditunjukkan bentuk sebenar malaikat Mikail. Mikail pembawa rezeki. Mikail punya 1200 sayap, 600 kanan, 600 kiri, sama juga. Setiap sayap ada 1000 bulu. Setiap bulu tu ada warna-warna berbeza. Dan ada warna tu warna yang tak jumpa kat dunia ni. Kemudian naik lagi. Nabi SAW diperlihatkan 8 malaikat pemikul arash. Dan ada 8 malaikat thamaniyah, 8 malaikat pemikul arash. Tuan-tuan sekalian, dalam rawi malaikat Mikail itu besar kan? Malaikat Mikail itu besar 1200 sayap, timur dan barat satu sayap tu. Malaikat Mikail tu apabila sampai kepada malaikat penyunjung arash, besar dia adalah syahmatul uzun. Syahmatul uzun ni besar telinga je. Okey, malaikat Mikail tu besar, tapi tuan-tuan sekalian, di sisi malaikat arash besar ni je. Syahmatul uzun besar ni je, malaikat pemikul arash. Bayangkan kita besar mana, tuan-tuan sekalian. Kita ni besar mana? Apa nak sombong dalam hidup ni, Allah. Kita tu besar mana? Malaikat Mikail besar, syahmatul uzunnya besar ni, di sisi malaikat pemikul arash. Maka secara ringkasnya lagi naik, sampailah Jibril kata, wahai Muhammad, aku sampai sini saja, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, aku sampai sini saja boleh temankan kau. Aku sampai sini. Kalau aku pergi lagi, aku lah taraktu, aku akan terbakar. Tak boleh. Sampai sini je. Maka Nabi SAW melalui 70 lapis, senang faham lah, 70 pintu daripada cahaya. Masuk 70 pintu daripada cahaya. Dan sampailah akhirnya qaba qausaini au adna, bertemu Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang tak boleh bayangkan, tak bertempat. Allah Subhanahu wa taala dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak bertempat. Nak senang faham macam ni, tuan-tuan sekalian, nak senang faham, nak senang faham. Kita tengok TV kan, cerita Madu 3. Cerita Madu 3 kan? Cerita Piramli Madu 3. Okey. Senyum ayah saya sebenarnya. Madu 3. Kita kan dapat tengok semua episod, semua scene, semua keadaan Piramli tu. Dia bohong bini dia lah, kan? Dia boleh masuk pintu ni, keluar pintu ni lah, kan? Dia pakat dengan pak mertua dia lah. Kita boleh tengok setiap scene, setiap episod, setiap cerita tu kita boleh tengok. Kita berada di mana? Kita ni ada kat mana? Kita dapat tengok semua. Kita bukan berada dalam filem itu. Kita di luar filem. Kita di luar TV ni. Jadi kalau nak kata Allah tu di mana, Allah tu di mana-mana, kita tak terjangkau pemikiran kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak bertempat. Di mana? Di luar alam makhluk. Kita bukan alam makhluk dah. Di luar. Kan tak senang faham? Kita di TV tadi tu kan. So kita di luar TV. Walaupun kita boleh menyaksikan setiap scene, tapi kita bukan dalam TV. Sebab itu Allah itu tidak bertempat.
Kalau ada orang cakap Allah tu bertempat, maha suci Allah, laitha kamislihi syai', Allah tu tak sama dengan makhluk. Dan ada setengah-setengah ustaz kadang-kadang kita tu kat YouTube kan, dia mengajar, oh Allah tu ada tangan, yadullah fawqa aydihim, dia pun tak percaya tangan Allah macam ni. Maha suci Allah takkan sama, tuan-tuan sekalian. Oh Allah tu duduk ke arasy macam ni, takkan sama. Kalau betul sama, Nabi yang pernah melihat Tuhan, Nabi yang pernah melihat Allah, tentu Nabi cerita ke hadis Nabi SAW. Tapi tak ada satu hadis pun kita jumpa tentang bentuk-bentuk. Tak ada satu hadis pun kita jumpa. Tentu Nabi akan cerita. Maka ketika itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyat, segala tahiyat kebaikan. Assalam, segala keselamatan. At-tayyibat, segala kebaikan semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan kepada kamu wahai nabi. Kemudian malaikat-malaikat dengar, mereka semua menyambut, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan kata semua kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian mereka semua menyaksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mempersaksikan Allah itu esa dan Nabi adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi dibagi watikah solat, sembahyang, tuan-tuan sekalian. Kita dapat pada hari ini special punya ibadah. Ibadah lain semua malaikat Jibril bawa turun. Solat Nabi ambil sendiri watikah solat itu. Nabi ambil sendiri. Apa yang ada pada solat? Tuan-tuan sekalian, pada solat paling kurang ada 8 benda yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang ada 8 benda kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda itu diletakkan kepada kita duduk antara dua sujud. Selepas kita menyembah Allah sujud, duduk antara dua sujud, kita minta, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 benda kita minta. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku ya Allah. Warhamni, kasihanilah aku ya Allah. Wajburni, cukupkanlah aku ya Allah. Warfa'ni, angkatlah darjat aku ya Allah. Angkat darjat ni maksudnya apa? Ampunkan dan tutuplah keaiban-keaiban aku ya Allah. Ibu kakak tuan-tuan sekalian, kita dimuliakan oleh orang bukan kerana kehebatan kita. Kita dimuliakan oleh orang kerana Allah menutup keaiban-keaiban kita. Kalau Allah buka keaiban kita, tak ada lagi kemuliaan di sisi manusia. Lepas tu disuruh kita ni baiki diri kita. Baiki keaiban diri kita. Itu warfa'ni. Warzuqni, rezekikanlah aku dengan yang baik-baik Allah. Warzuqni. Wahdini, hidayahkanlah aku ya Allah. Hidayahkan. Saya akan bahas satu lagi bab hidayah. Wahdini wa'afini, afiatkanlah aku, beri kesihatan pada aku, kesihatan iman, kesihatan diri. Dan wa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. 8 benda kita minta. Dan wahdini satu lagi ditambah setiap rakaat sembahyang, iaitu dalam Fatihah kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah hidayahkanlah aku jalan yang lurus. Tuan-tuan sekalian, hidayah ni kenapa? Hidayah ni kenapa? Kita selalu sebut kan, hidayah. Kalau kita tanya orang yang, kakak, kenapa kak tak bertudung lagi kak? Tak dapat hidayah lagi lah ustaz. Oh, hidayah. Hidayah ni kenapa? Hidayah. Tuan-tuan sekalian, hidayah adalah keputusan hidup kita sesuai dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidayah. Hidup adalah keputusan. Kita tak boleh hidup tanpa keputusan. Orang yang lemah hidup dia adalah orang yang tak boleh buat keputusan dalam hidup dia. Orang yang lemah. Sebab itu kita jangan jadi orang yang lemah, jangan jadi orang yang tak boleh buat keputusan dalam hidup. Terutamanya abang-abang ayah-ayah saya sekalian. Orang lelaki ni, saya kalau dekat IKIM, radio IKIM selalu saya sebut, orang lelaki ni dia kena jadi satu watak, nama watak tu watak rijal. Seorang suami kena berwatak rijal, sebab rijal lah yang boleh memimpin wanita. Salah satu watak rijal
dia kena boleh buat keputusan dalam rumah tangga. Sebab tu kita orang lelaki jangan malas buat keputusan dalam rumah tangga. Jangan malas. Walaupun bermula kepada kecil-kecil. Bang, abang nak pakai baju apa bang? Apa-apalah. Jangan. Bang, abang nak makan apa? Apa-apalah. Abang nak minum apa bang? Apa-apalah. Jangan malas. Bang, abang nak makan apa bang? Saya nak makan nasi goreng ada. Abang nak makan minum apa bang? Buatkan saya teh, buatkan saya kopi. Abang nak pakai baju apa bang? Ambil saya baju putih tu. Jangan malas buat keputusan. Takut kita terbiasa sampai ada tabiat malas buat keputusan. Sampai benda keputusan rumah tangga pun tak mampu nak buat. Jangan biasakan kita malas. Kan? Nanti kalau kita biasakan isteri buat keputusan, akhirnya dia boleh buat keputusan benda besar-besar lagi rumah tangga. Kan? Orang lelaki dia kena buat keputusan. Itu ciri rijal. Sebab rijal yang boleh memimpin wanita. So balik pada hidayah. Hidayah ni apa? Ibu, ayah, kakak, abang-abang yang saya doakan dan kebaikan sekalian, keputusan hidup kita sesuai dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hidup adalah keputusan. Kita tak boleh hidup tanpa keputusan. Okey? Orang yang lemah dalam hidup dia, orang yang tak boleh buat keputusan. Tapi orang yang rugi, orang yang tersilap buat keputusan dalam hidup dia. Itu orang yang rugi. So sebab tu Islam ajar buat keputusan jelas tau. Ada mesyuarat, kita ada solat istikharah. Sebab keputusan sangat penting dalam hidup. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah nak datang masjid pada hari ini, kan? Sebab apa? Sebab keputusan. Nak dengar ceramah lah, kan? Ada juga yang kita nak buat keputusan lepas ni kita buat apa? Nak balik lah, ataupun nak buat esok apa nak buat? Nak buat inilah, nak buat itu. Itu keputusan hidup, kan? Hidayah, keputusan untuk kita buat satu benda sesuai dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keputusan. Itu hidayah. So kita minta hidayah. Itu yang ada dalam solat. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Okay, kita ringkaskan Dulu waktu saya di pondok kan, Isra Mi'raj ni ceritanya 7 hari 7 malam kuliah dia. Kita kompres je lah masa sejam lebih. Secara ringkas. Okey, habis solat, habis dapat waktu solat, dan Nabi juga diberi peluang untuk melawat syurga dan melawat neraka. Sebab itu syurga dan neraka Nabi boleh cerita detail Nabi cerita syurga ni ada apa, neraka ni ada apa, detail Nabi cerita. Sebab Nabi pernah diperlihatkan. Kemudian Nabi pun balik. Setengah rawi mengatakan ke Baitul Maqdis dulu, barulah balik Mekah. Setengah rawi mengatakan terus balik ke Mekah. Sampai kat Mekah qabla ayyabrudal farash, sebelum sejuk tempat duduk Nabi ni. Tadi Nabi bangun untuk Isra Mi'raj, balik sebelum sejuk tempat duduk ni. Betapa cepatnya perjalanan. Sebelum sejuk, qabla ayyabrudal farash, sebelum sejuk tempat duduk. Maka habis Nabi pun balik, Jibril pun beredar. Cabaran apa tuan-tuan sekalian, macam mana nak cerita ni? So pagi-pagi tu dalam waktu duha, Nabi duduk dekat sekitar Kaabah tu. Macam mana kau nak cerita? Ini Nabi Rasul wajib sampaikan. Macam mana nak cerita ni? Yang mula-mula menyapa Nabi SAW adalah Abu Jahal. Abu Jahal tengok Nabi, dia kata, Muhammad, berkerut macam ada cerita baru je tu, kan? Cerita baru nampak ni kan? Ada cerita baru ke? Abu Jahal dia apa Nabi? Pakcik, kebetulan pakcik tanya, sebenarnya pakcik, saya ni baru balik Baitul Maqdis malam tadi, kan? Abu Jahal menahan ketawa dia. Balik Baitul Maqdis. Pakcik, saya balik Baitul Maqdis. Mamat gini je, stop. Kau jangan cerita dulu. Nak tak aku tolong kumpulkan orang? Jadi yang tolong kumpulkan orang Abu Jahal. Yang tolong kumpulkan, mari kita nak dengar cerita Muhammad. Mari. Yang dikumpulkan 3 golongan. Satu orang kafir Quraisy, satu ahli kitab, satu lagi sahabat-sahabat Nabi SAW. 3. Ni kau nak dengar cerita baru Muhammad? Dia baru balik daripada Baitul Maqdis. Apa orang cerita? Jom dengar. Jadi waktu duha tu, yang berkumpul, ramai berkumpul. Sebab Abu Jahal kempen kan, jom. Habis orang dah kumpul, mungkin barangkali macam ni lah, macam ni kan, mungkin macam ni kan. Maka Abu Jahal pun kata, Muhammad, boleh tak kau cerita Muhammad, cerita kau kat aku tadi? Abu Jahal cakap, boleh tak kau cerita? Maka Nabi SAW mula bercerita perjalanan Isra dan Mi'raj.
Orang kafir Quraisy ketawa. Apa cerita Muhammad ni? Kesian Muhammad ni. Semenjak isterinya meninggal ni, aku tengok makin tak betul, kesian. Orang kafir Quraisy ketawa kan. Okey? Para sahabat diam. Nak kata betul tak logik, macam mana ni? Nak kata betul tak logik, nak kata tak betul, Muhammad ni tak pernah berbohong. Kecuali Saidina Abu Bakar. Abu Bakar kata apa? Kalau ini cerita Muhammad lebih pelik daripada ni pun aku akan percaya. Sebab itu Saidina Abu Bakar digelar As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan Nabi SAW. Ahli kitab diam. Ahli kitab tak komen apa. Duduk dengar ahli kitab. Dengar je ahli kitab. So ada 3 golongan Orang kafir Quraisy, dia ketawakan Nabi. Sahabat, macam mana ni? Kecuali Abu Bakar. Kemudian ahli kitab dengar diam. Habis round pertama Nabi cerita, ahli kitab yang bertanya, Muhammad, kami ni selalu pergi Baitul Maqdis. Kalau benar kau sampai Baitul Maqdis, ceritakan kami macam mana keadaan Baitul Maqdis. Dulu tak ada gambar. Kalau sekarang kita boleh Google kan. Kita Google sekejap 5 minit Google dulu. Boleh cerita. Dulu tak ada benda-benda ni, tak ada. Nabi SAW cerita detail mengenai Baitul Maqdis. Sini batunya, sini ada pohon-pohonnya, sini makam Nabi Sulaimannya, di sini tempat penjara jinnya, di sini Nabi detail cerita. Maka ahli kitab kata apa? Kalau Muhammad tak sampai Baitul Maqdis malam tadi, mustahil dia boleh cerita benda ni. Mustahil boleh cerita. Maka ahli kitab lah yang minta Muhammad ceritakan lagi. Ini round kedua yang akhirnya banyak Nabi cerita detail mengenai perjalanan Isra Mi'raj. Sebab ahli kitab yang minta. Itu round kedua. Kan? Itu Nabi detail. Kita jumpa hadis-hadis Nabi itu detail sebab round kedua Nabi SAW cerita. Maka Nabi pun cerita detail cerita pasal Baitul Maqdis. Ketika itu orang kafir Quraisy mulai diam. Dan sahabat-sahabat ada yang dah mula menangis. Ahli kitab masih diam lagi. Dengarkan ahli kitab. Maka Nabi SAW kata, dalam perjalanan aku balik, ada beberapa rombongan kafilah perdagangan sedang nak masuk kota Mekah. Dan satu rombongan nanti akan lambat. Sebab waktu aku lalu tu, unta dia ni, dia ikat tak kuat, unta dia terlepas. Maka mereka sedang sibuk kejar unta dia ni. Sedang Nabi cerita, ibu-ibu, akak-akak, ayah sekalian, tiba-tiba terdengar orang menjerit-jerit, benarlah Muhammad telah sampai kafilah perdagangan daripada Syam. Semua mata beralih ke pintu masuk kota Mekah. Masuk rombongan perdagangan. Nabi bercerita lagi. Terdengar orang memekik-mekik, benarlah Muhammad telah sampai kafilah perdagangan daripada Syam. Semua tengok pintu Kaabah, pintu masuk Mekah. Masuk satu rombongan lagi. Dulu bukan ada telefon tau. Bro, betul ke nak sampai ni? Betul ke bro? Bukan ada telefon. Kemudian Nabi bercerita lagi. Sekali lagi orang menjerit-jerit, benarlah Muhammad sampai kafilah perdagangan daripada Syam. Kali ini rombongan ketiga masuk, mereka kata, tengok orang berkumpul kan, yang kafilah ni ingat, berkumpul sebab tunggu kafilah ni. Dia kata, maaf, kami terlambat sebab unta kami terlepas. Maka ketika itu tuan-tuan sekalian, orang musyrikin terdiam. Fabuhital ladzi kafar, terdiam. Akhirnya mereka berkata, Muhammad ini bukan gila, tapi rupanya ahli sihir Muhammad ini. Ahli sihir, dia boleh tahu ahli sihir Muhammad ini. Sahabat menangis, ya Allah, benarlah Muhammad, benarlah Nabi ni. Tuan-tuan, kalau kita ada tempat itu, Masya Allah, kalau kita beriman ketika itu, boleh bayang tak kita boleh terharu macam mana kan? Kita boleh rasakan macam mana Pak sahabat rasa. Menangis para sahabat. Ahli kitab bangun.
Kemudian mereka datang kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, engkau adalah Nabi terakhir yang kami tunggu-tunggu. Kami mengenali Nabi akhir zaman lebih dari kami kenal anak kami. Kami menunggu beratus tahun dah, daripada satu generasi ke satu generasi, dari zaman Isa alaihissalam lagi. Wahai Muhammad, ajarkan kami kalimah syahadah. Maka Nabi mengajarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diikuti dengan seluruh orang-orang beriman dan ahli kitab yang nak menyatakan keimanan pada hari itu. Mari sama-sama kita sama-sama bacakan, supaya kita merasakan seolah kita berada ketika itu sama itu. Sama-sama kita bersyarat 3 kali. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, ini berlaku 1400 tahun yang silam. Sebagai kesimpulannya, kan, kita dah cerita-cerita pasal Isra Mi'raj. Apa yang Nabi nak daripada kita? Kan, kita tahu tiap-tiap tahun kita dengar peristiwa Isra Mi'raj. Bukan semata-mata kita dengar kemudian kita pun pulang balik tak ada apa-apa, kan? Bukan kita dengar kita kata, ustaz tu ceramah sedap kau, rugi kau tak datang, kan? Ustaz tu ceramah pasal apa? Entah, aku pun tak ingat, tapi sedap dah ceramah dia tu, kan? Kita pun balik tak ingat apa benda. Tak. Apa yang kita nak, tuan-tuan sekalian? Nabi SAW nak supaya kita hari ini berkumpul di masjid yang penuh barakah ini. Satu hari nanti Nabi nak kita berkumpul bersama-sama Nabi SAW di Telaga Kauthar nanti. Nabi nak begitu. Kalau nak begitu, jadilah hamba Allah yang saleh dan umat Nabi SAW yang baik, kan? Nabi nak hari ini kita berkumpul di Dewan Masjid yang penuh barakah ini. Satu hari kita nak supaya kita berkumpul bersama-sama Nabi SAW di akhirat nanti, di Telaga Kauthar nanti. Kita akan bersama-sama, kita akan masuk syurga bersama-sama Nabi SAW. Amin. Ucap amin. Amin ya rabbal alamin. Itu Nabi nak. Jadi kalau kita hari ini suami, jadi suami yang soleh. Kita isteri, jadi isteri yang solehah, kak, ibu-ibu. Macam mana pun keadaan kita sakit hati dengan suami, kak, cari jalan titik untuk baiki balik. Kalau kita sebagai anak, jadi anak yang soleh, anak yang solehah kepada ibu ayah kita. Takrifan ibu ayah dalam Islam 5 jenis mak ayah. 5 jenis mak ayah. Mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak ayah susuan, mak ayah mertua, mak ayah angkat yang jaga kita daripada kecil. Itu mak ayah yang perlu kita hormat. Sekali lagi, mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak ayah susuan, mak ayah mertua, mak ayah angkat yang jaga kita daripada kecil. Mak ayah mertua macam mak ayah kita. Kita tak boleh nak bezakan, kan? Bezanya satu je. 4 mak ayah yang selepas bukan ibu ayah kandung, dia tidak mewarisi harta pusaka. Itu je beza dia. Yang lain kita kena hormati, kita kena cari redha dia sama, tuan-tuan sekalian. Dia ada doa yang mustajab sama. So hari ni siapa-siapa yang bermasalah dengan mak mertua dia, baiki. Kan? Sebab kita nak jadi hamba Allah yang saleh dan soleh, dan nak jadi umat Nabi yang baik. Kita nak begitu. Kan? So keluar daripada masjid ini cita-cita, ya Allah, cita-cita aku satu, nak mati beriman, nak kumpul bersama Nabi SAW besok akhirat. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang soleh atau orang yang soleha, ya Allah. Doa, akak-akak doa, hari-hari doa, jadikanlah aku isteri yang soleha, ya Allah. Tengah-tengah doa suami panggil, mama ambilkan kain, mah abang sibuk je lah, waktu doa Yesus soleh kacau je lah. Ya Allah, gagal lagi hari ni, ya Allah. Gagal soal lain, tapi hati ada cita-cita ke arah itu. Itu Nabi nak. Seperti mana sahabat menangis berkumpul 1400 tahun silam, mereka akan berkumpul juga dengan Nabi di akhirat nanti. Kita minta, kita harap, kita ceritakan kisah ini, kita juga akan berkumpul dengan Nabi SAW ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama kisah Isra dan juga Mi'raj
Nabi SAW. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi dan bincang beri manfaat kepada kita, dapat kita jadikan panduan dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Sekian yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dalam hati dan kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tu, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan majlis kami pada malam ini, ya Allah, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah, bantulah segala urusan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati, ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi segala permasalahan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sangat berhajat dengan keperluannya, ya Allah, tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluannya, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepadamu, ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya, ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya, ya Allah, ampunkan mereka dan pimpinlah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, susah kami, bantulah ya Allah. Beban kami, ringankanlah ya Allah. Permasalahan kami, berikan jalan keluar ya Allah. Hajat kami, tunaikanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa kami, ampunkanlah ya Allah. Keaiban kami, tutuplah ya Allah. Keras hati kami, lembutkanlah ya Allah. Hidup kami, bimbinglah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarga kami, bahagiakanlah ya Allah. Isteri kami, solehahkanlah ya Allah. Suami kami, solehkanlah ya Allah. Anak-anak kami, soleh dan solehahkanlah ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang keras hatinya, lembutkanlah ya Allah. Jika ada di antara mereka yang belum mendapat kesempurnaan hidayah-Mu, berilah hidayah-Mu kepada mereka ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.